Kita akan bawa keluarga jauh daripada Pulau Pinang. Kita pernah jemput sebelum ini selebriti ini untuk berkongsikan single terbaru beliau. Tapi hari kita bawa sebab kita nak ceritakan tentang excitednya ataupun semangatnya mereka nak kembali ke sekolah. Tapi kita bawa keluarga sekali, Zahira. Dan kita tak tanpa buang masa, kita terus perkenalkan siapa mereka ni. Ya, kita bersama dengan di sebelah kanan saya adalah ibu kepada selebriti ini, Puan Rosaniza Haji Muhammad Rafi, dan juga di sebelah kanan Puan Rosaniza Is Muhammad Nazir Ishak, bapa kepada selebriti ini, dan itu adalah selebriti kita untuk hari ini, J Nazif, juga merupakan seorang penyanyi dan juga seorang pelakon, dan juga abang kepada J Nazif, iaitu Muhammad Nazif Nabil Ilham Muhammad Nazif. Nazif tu dia. Nazif tu dia nama. Baik, inilah keluarga. Sebenarnya ada lagi dua anak beliau, Nazif Ihsan Muhammad Naufal. Saya lagi sekali. Okey, itu bawah sekali. Okey, Naufal, seorang lagi anak beliau, dan seorang lagi Jelo ni. Jelo. Saya tertarik kita bila dengar nama adik bongsu kepada J Nazif ni, Jelita Lofa Omera. Saya panggil Jelo. Pilihkan Jelo. Tak ada kat studio hari ni, ada kat luar. Tapi okey, untuk kita membuka tirai ini kembali ke sekolah ni, elok kita mulakan dengan ketua keluarga lah. Ayahnya sendiri, Muhammad Nazir Ishak ni, Cik Nazir sendiri. 4 bulan, hampir 4 bulan anak-anak bercuti ni. Macam mana bila kerajaan umumkan supaya anak-anak ni dah kena kembali ke sekolah pada 15 dan juga 24 hari bulan ni? Okey. Pertama sekali, masa kita dapat berita berkenaan dengan berlakunya PKP, masa tu dia tengah syuting lagi. Lepas tu saya terpaksa balik ke Penang dalam tempoh PKP itulah. Sepanjang tempoh PKP itu banyak aktiviti yang selalu kebiasaan kita buat kita tak dapat lakukan. Jadi anak-anak ni, saya sebelum ni kalau kata daripada segi pembelajaran tu memang kebiasaan, memang ada buku-buku latihan yang kita memang standby dekat rumah tu lah. Jadi dalam tempoh PKP tu, selain daripada aktiviti yang lain dia orang buat tu, kalau kata daripada segi pembelajaran tu, sambung dengan buku-buku aktiviti yang ada tu, buku-buku latihan tu lah. Dia kata macam tu kan. Setakat PKP ni banyak aktiviti terhad. Jadi dia orang ni juga gunakan handphone tu sebagai salah satu orang kata untuk mencari maklumat lah. Untuk mencari maklumat apa yang perlu untuk kebaikan diri masing-masing. Yelah, cikgu pastinya memberikan kerja-kerja sekolah ataupun kerja-kerja latihan melalui telefon kan? Yeah. Macam J sendiri, sebagai seorang pelajar cemerlang di sekolah. Dua-dua dia cemerlang. Dua-dua cemerlang. Salah seorang macam abang kepada J sendiri berusia 16 tahun, bersekolah di MRSM Transkrian di Bung Tebal. Transkrian, banyak S. Okey, macam sepanjang PKP kan, bila cikgu-cikgu bagi kerja sekolah tu, macam mana? Masing-masing ada handphone masing-masing kan? Yes. Macam mana belajar ikut apa yang cikgu beri tu? Setiap minggu cikgu akan bagi homework. Cikgu akan bagi 3 kali seminggu, cikgu akan bagi homework, and then cikgu hantar kat Google Classroom. Kita tengok balik homework tu, and then kita buat dekat buku latihan. Tapi ada setengah buku latihan yang tinggal kat sekolah sebab kan syuting, jadi besok tu je dah PKP, tak sempat pergi sekolah, sekolah dah tutup dah. Jadi kita buat dalam kertas kosong ke ataupun tulis hantar gambar kat cikgu dah siap. Sedap suara dia. Cakap pun sedap. Apa yang suara sekarang ni? Apa yang paling rindu di sekolah? Paling rindu kawan-kawan, cikgu J. Your friend. Tak ada lah. Okey, baik. Kalau Puan Ros sendiri sebagai ibu, pastinya saya tahu Puan Ros baru habis berpantang melahirkan si kecil Jelo tadi tu, Jelita Lofa Omera. Dalam tempoh PKP ni 3 bulan jugalah dekat rumah ni. Macam mana dengan anak-anak sebenarnya? Sebab ni dah kembali sekolah, adakah Puan akan merindui suasana bising kat rumah anak-anak? Macam mana? Ya, betul. Alhamdulillah dalam tempoh PKP ni anak-anak semuanya ada kat rumah. Jadi saya baru habis berpantang, kayaknya baru 3 bulan baby. Jadi abang-abang ada kat rumah, tak ke asrama, boleh tolong jaga adik. Jadi ringanlah beban mami kat rumah ni. Jadi tak sunyi.
Kayaknya. Tapi macam dah nak buka sekolah ni kan masing-masing dah macam J dah kena aktif balik dengan syuting dia sekarang. Mungkin dengan nyanyian juga. Nabil pun dah kena kembali ke MRSM. Jadi kat rumah kita dah lengang nanti. Mesti akan rindu dah tak ada suasana bunyi-bunyi bising tu lah, bising-bising, kan? marah-marah semua. Yang paling important tu itulah homework PKP. Homework Jaga tambahan. adik kan. Jaga. Abang Jaga berjaga. adik. Macam Nabil sendiri sebagai abang sulung lah, anak Ya, abang sulung. jaga adik-adik ni. So dalam tempoh PKP, selain pada buat kerja sekolah, jaga adik yang kecil baru lahir, macam mana abang sulung ni nak monitor adik-beradik lain ni? Apa sebenarnya tanggungjawab Nabil yang mungkin orang lain tak tahu sebenarnya? Oh, kalau macam biasa, apa orang selalu ingat kita sebagai medicine student, kita buat homework, cikgu bagi. Lepas tu bila ada adik kecil ni, so kita kena jaga adik ni, nak bagi minum susu dia, nak kena Salin pampers je. Lepas tu kena bagi mandi dia, lepas tu nak bagi dodakan dia tidur. Macam malam-malam Nabil bagi tidur. Tak pun daddy bagi tidur. Adik manja dengan Nabil. Dengan Jelok. J, dengan Nabil. Saya rasa J beza agak jauh juga dengan yang bongsu. Ya, Yes, 11 J tahun. beja selepas Beja. Wow. Beja. J beja 11 tahun. Yang pasti J tidak akan dimanjakan lagi lah sebab Ya, dia so dah ada 9 kilo. Okey, kalau macam selalunya kalau kita nak kembali ke sekolah kan, anak-anak ni selalunya hujung tahun tu mesti akan beli baju sekolah barulah, beg baru, kasut baru. Jadi bila PKP ni hampir 4 bulan ni, adakah semuanya kena beli yang baru? Oh, Tidak. Sekarang ni bukan beli, inya mencari. Mencari semula. Mencari semula. Tapi semua dah letak dalam kotak ke macam mana? ada kita dah. Saya masa tempoh PKP Ada yang tu, tersembunyi ya. So masa tempoh PKP tu masa kan kebetulan kita pun dalam bulan puasa, lepas tu kita nak sambut raya kan. Jadi saya dah kelaskan. Jadi apabila sampai masa nak buka sekolah nanti tak ada masalah. InsyaAllah. Semua tu ada. Cuma dia orang yang tercari-cari kat mana. Dia orang tercari kat mana. Macam Cik Nazri sendiri, sebab banyak kita tengok laporan kadang-kadang waktu cuti ni anak-anak dengan handphone lah, dengan mainnya dekat laman rumah tu sebenarnya dalam tempoh PKP ni. Jadi Cik Nazri sebagai ketua keluarga, sebab saya tengok Cik Nazri ni macam soft spoken punya ayah atau ayah yang lemah lembut, tapi mungkin kita tahu Cik Nazri menjaga anak-anak sebenarnya dalam tempoh ni. Apa yang Cik Nazri tekankan supaya mereka tidaklah main handphone ataupun dalam waktu senang di sepanjang masa? Okey. Macam ni. Anak-anak ni adalah kawan saya. Itu dia. Kalau kita jadi kawan, so mudah untuk kita berurusan. Walaupun anak, tanggungjawab anak dengan bapa ataupun bapa dengan anak. So bagi saya, kelonggaran nak guna handphone ataupun apa-apa yang dia nak buat, apabila ikhlas, tak ada masalah. So kalau nak kata saya pantau, macam masing-masing ada aktiviti yang berkaitan dengan handphone. Jadi saya rasa untuk kebaikan diri sendiri, macam yang kita selalu advise, kita selalu cerita. Jadi dia orang tahu kalau guna handphone apa yang patut dia orang buat. Kalau dia orang dapat keluar dekat depan rumah laman tu pun dalam tempoh PKP tu apa yang boleh buat. Tapi dalam tempoh PKP ni laman rumah pun dia orang tak keluar. Dia orang kat dalam. Patut putih semua. Tak ada kena matahari Tapi langsung. saya yang tak keluar, dia ada efek matahari. Belum. Tak ada efek lampu tu. Jadi efek lampu. Okey, kalau macam kita tengok apa yang diumumkan oleh YB Menteri kan, ibu bapa digalakkan untuk menyediakan bekal untuk anak-anak bawa ke sekolah sepanjang selepas bila sekolah dibuka ni lah. Adakah Puan Roshaniza juga sebelum ini pernah menyediakan mereka bekal untuk mereka bawa ke sekolah atau bagaimana? Pernah macam J dengan abang dia Naufal satu lagi yang bersekolah harian kan, bawa air itu keperluan lah, kemestian lah bawa air ke sekolah. Jadi bawa makanan ni jarang-jarang. Tapi rasanya bila musim sekolah PKP ni nanti kita akan bawa makanan hari-hari. Supaya tak perlu dah. Dia seperti berada di rumah lah walaupun dekat sekolah kan. Bila Baru bawa dia makanan, baru masa rasa makan. dekat. Dia jealous Makan ingat mak. Nabi jealous sebenarnya duduk MRSM. Dia nak Mak dia tak dapat bakal kan. Okey. Kalau macam Nabi dia akan masuk pada 22 bulan Ogos, 3 Ogos nanti kan. MRSM dia punya tarikh tu dia Berbeza. Berbeza MRSM. sedikit. So tarikh sebenarnya adalah 15 dan juga 22 Julai nanti secara berperingkat. Baik, saya nak tanya sikit pada J lah, sebab J ni saya tengok dia aktif engagement dengan peminat dia di Instagram melalui TikToknya
dan juga aktiviti keluarga dia. Dan saya nak tanya juga sebab J sekarang ni follower agak ramai di Instagram. Macam mana J nak memanfaatkan peluang ni untuk pastikan rakan-rakan J yang sebaya dengan J ni untuk kembali semangat ke sekolah ni sebenarnya? Okey. Macam mana? J kena bagi dia orang something yang positif untuk bagi dia orang something yang okey, aku kena pergi sekolah. Aku ikut ini benda bagus, aku ikut. Macam kena pergi sekolah. Macam kita how to say How to say? Nampak nak balik sekolah sangat. Balik ke sekolah dengan penuh semangat kan? Boleh. Ya, dan diorang semua kena terapkan semangat lah. Dia tak, sebab apa? Ramai pelajar yang macam duduk rumah. Dia dah lama duduk rumah, jadi dah biasa dah. Malas nak ke sekolah. Jadi sifat tu kita kena buang ke tepi kejap. Kita kena ada balik sifat semangat dia nak ke sekolah. Dia okey, Nabil sendiri macam mana? Sebab lambat lagi nak ke sekolah ni. Bulan Ogos. Untung jadi pelajar yang maras. Mungkin apa yang Nabil boleh kongsikan sikit? Okey, kalau bagi Nabil, macam dengan kawan-kawan, kalau kita kalau macam malam, kan Nabil contoh Nabil main game dengan kawan Nabil. So bila tengah main game tiba-tiba teringat homework. So bila main lepas habis, weh jom kita buat homework macam okey, lepas ni homework, lepas dah siap homework sambung balik main macam tu lah. Lepas tu tambahkan semangat, janji kita siap homework. Okey, sebagai ibu juga Puan Rosaniza, pastinya ada mungkin ada pesanan-pesanan yang ingin disampaikan kepada ibu bapa di luar sana untuk anak-anak kembali menjalani kehidupan bersekolah ini supaya mereka tidak gusar. Okey, kepada semua ibu-ibu, bapa-bapa kat luar sana, kementerian dah tetapkan tarikh untuk anak-anak kita kembali ke sekolah. Jadi kita sebagai mak bapak ni kena bekalkan contohnya nasihat-nasihat yang perlu, jaga SOP, jaga jarak, jaga diri sendiri. Lepas tu kita kena bekalkan anak-anak kita dengan hand sanitizer. Jadi yang kecil cukup supaya boleh letak dalam poket. Okey, jadi pesanan supaya jangan buat benda-benda yang tak boleh buat. Okey, jadi anak-anak insya-Allah akan selamat walaupun kat mana sekolah, ke MRSM, asrama, ke mana-mana. InsyaAllah. Bukan bekalkan makan je, bekalkan nasihat sekali dan juga air pembasmi kuman. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya nak tanya sebelum tu, korang ni makan durian tak? Makan? Orang Penang kata makan durian ni memang sedap lah. Jadi saya ada pergi ke Jelebu baru-baru ni. Kita meneroka satu kebun durian yang cukup besar ni. Jadi kita saksikan dulu bingkisan ataupun segmen borak apa bro dalam segmen ni, Durian Jelebu. Bilalah durian nak gugur ni, lama dah saya tunggu atas ini. Jangan sampai saya panjat. Sekarang saya berada dekat mana? Dekat Jelebu. Tapi sebelum saya panjat pokok durian ni, sebab lama sangat tunggu, kita jumpa dulu tuan pokok ni. Siapa nama dia? Saya kat mana? Kecil Lobu. Tuai padi 3 tangkai. Sambunglah sendiri sebab saya nak jumpa tuan kebun. Jom. Royan dah berbunga, mak kita Minang anak dara, anak dara bodoh. Hello, sekarang ni durian betul yang saya pegang, baru je gugur. Saya sekarang berada di Jolobu, kebun seluas 26 ekar, semuanya durian, macam-macam jenis durian. Dan nak tahu lagi pasal durian ni, saya bersama dengan Bro Faiz ataupun saya panggil Dekli saja sebab inilah nama popular Faiz. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Sihat. Tapi sebelum saya mula dengan Dekli ni asalnya adalah tukang masak kepada peraih durian sekarang. Kenapa Faiz ataupun Dekli ni memilih untuk menjadi peraih durian? Sebab masaknya pun satu career yang best juga sebenarnya. Tukang masak juga kan. Jadi orang kata daripada tukang masak sekarang musim durian. Kita nak carikan rezeki lebih musim durian tu, kita jangan orang kata nak cuba nak milih-milih kerja ke apa, cari durian pun boleh jadi kayo. Orang kayo ni. Macam atas kita ni sekarang sebenarnya adalah durian. Yang ni nampak ni tak gugur atas kepala ni, durian Raja Kunyit. Raja Kunyit. Yang ni orang panggil Raja Kunyit.
inilah Musang King. Oh, nama sama maksudnya? Raja Kunyit Musang King. Orang kata ada tapak Sulaiman tu. Tapak Sulaiman ni ujungnya. Ini belum gugur lagi tau. Tak gugur Tak Yakin gugur. tak gugur ni kalau macam ni berapa lama lagi sebenarnya nak gugur agak-agak? Saya dalam 2 minggu lebih kurang macam tu. Okey, 2 minggu kita datang balik. Okey, memandangkan Dek Lee ni pakar berkenaan dengan durian. Kita tahu juga kalau gugur, saya ada tengok banyak cerita lah. Kalau durian gugur ni dia kena goncang-goncang dan sebagainya. Tapi saya tak tahu tujuan menggoncang buah ni untuk apa. Tujuan dia goncang tu kita nak menentukan dia masak kau tak masak. Nampak? Ada bunyi guduk-guduk. Godok-godok tu bunyi dia. Guduk-guduk tu bunyi dia. Jadi kita tahulah isi dia tak mangkor. Tak mangkor. Mangkor. Tak melekat lah. Mungkin macam mana? Dia buah tu masak. Okay. Kalau mangkor tu dia masak separuh je. Tak cantik. Jadi tujuan apa? Kadang kita tengok orang ambil buah dia goncang-goncang macam nampak. Ada dengar? Okey, betul. Duduk bunyi. Itu maksudnya buah ni memang sedap untuk dimakan lah. Sedap ni. Okey, kalau durian sebab sekarang ni keluasan kebun ni adalah 26 ekar. Kita tak tahu juga sekali average lah kalau buah ni gugur berapa banyak boleh dapat sebenarnya kat sini. Sekali dia gugur untuk average bukan dalam 3 tan sama. 3 tan satu hari. Jadinya kalau kata sebab dah ada kebun besar pastinya jualan ni pun meluas juga. So sekarang target jualan ni dekat tempatan ataupun pergi ke luar negara juga. Untuk di kawasan Jelbu kami jual juga. Kalau kata durian kampung harga sekitar RM12 sekilo. RM12 sekilo. Untuk jenis ni lah. Yang ni IOI. Mahal lagi? IOI dia mahal lagi. IOI anggaran RM25 sekilo. Sebab rasa pun mesti lain kan? Sebab kita gugur daripada kebun terus kita pergi hantar ke customer. Itu dia keistimewaan. Dan mungkinlah soalan terakhir kita nak tanya. Kalau saya ni penggemar durian nak beli durian yang tepi-tepi jalan ni, kadang-kadang kita takut kena tipu. Betul. Tips paling mudah nak tahu durian ni betul ke IOI ke di 24 ke ataupun durian kampung dan sebagainya. Kalau kata durian kampung, biasalah durian kampung kita boleh tengok. Kalau yang kahwin ni kita nak kepastian ni macam IOI ni duri je halus-halus. Tajam lah ni, memang tajam ni. Macam ni je halus. Kita tengok macam tadi Musang King tapak Sulaiman dia. Kalau kata duri hitam dah kat sini kita tak ada duri hitam. Dia daripada Pulau Pinang, tapi ada juga yang tanam di kawasan Jelbu. Tak menentukan kalau duri hitam tu ada duri di belakang ujung ni warna hitam. yes. Dia gelap. Warna hitam. Duri macam ekor. Cuma kat sini kita tak ada. Okey, itu dia antara tips mudah untuk anda supaya tidak ditipu ketika beli durian. Sebenarnya banyak lagi saya nak tanya pasal Dek Lee ni, tapi saya dengan Dek Lee nak meneroka lagi kebun ni sebab saya dah dengar bunyi durian gugur ni. Kita cari. Saya makan dulu. Bro dekat rumah, bolehlah cari kebun durian dekatan ataupun datang Jelebur sendiri untuk makan durian. Jumpa lagi pasal SY setelah lihat. Isinya kilat, lemak dan manis, tak ada bandingan sama sejenis.